seperti Tesla ni, 3 dia akan extend jauh lagi. Amazon ini akan extend, ni jauh lagi. Ni saya tak update ni. Ni A, B, ni 1, ni 2 biru, 1, 2 merah, 3, 4, 5. Kita kan extend kan macam tu. Faham kan? Ni chart ni tak update. Chart dekat sini. Nanti. Apa pun anda tak berminat dekat area tu. Okey, US 30 dan lain-lain. Ni tak ada apa. Nothing. Boleh short, boleh long, tak ada. Nothing. Kalau dia break low ini, seperti kita sebutkan, kiranya dia break low ini, trade dia hanya jika dia break low ini. Hanya jika dia break dalam satu structure yang tak ada reset. Ini tak ada reset. Okey, then anda boleh trade dia. Ini boleh extend. Faham tak? Ni maksudnya ini adalah lekuk 1. Kalau dia break 2, boleh extend. Okey, morning jadi. Tu maksud saya. Apa pun kalau dia break low 1, 2, 3 adalah peluang. Tak kisah dia 4 ke apa ke. Itu untuk shorter term. Anda faham bahawa anda sedang lawan trend. Trend besar lah. Jadi anda tak, ni bukannya trade yang pegang berminggu-minggu, tak. Semasa indeks biarkan. DAX pun sama. Lain tak ada. Ni tak ada. Lain tak ada set up. Span 35 tak ada. Okey. UJ, jadi kita ada summary of opinion pagi tadi di mana ini memberikan gambaran lebih jelas apa yang BOJ buat. Jadi dia meluaskan, dia punya membesarkan julat untuk untuk JGB 10 year punya yield. Basically kadar pasaran dinaikkan, tetapi pada masa yang sama dia bagi tahu dia akan spend lebih banyak peruntukan untuk pembelian bond. Jadi ini melemahkan seketika untuk yen pagi tadi. Structure ni kita tukar UJ dan yen pair, di mana kita letakkan pembetulan ini berakhir, tapi setakat ini tak ada confirmation dia boleh lagi buat ke bawah. Tak ada. Ini satu structure. Dari atas ni satu structure. Ni break. Dan kita ada divergence. So, ni boleh lagi satu ke bawah. Lepas tu baru dia buat pembetulan. Ni tak ada apa. Trade bila ada simple, benda simple. Saya tak faham kenapa ramai yang tak tangkap konsep ni. Sebab dalam apa-apa buku ataupun apa-apa yang anda belajar pasal trend cuma wujud bila benda ni berlaku. Selagi dia tak buat benda ni, naik, turun balik, selagi dia tak break, dia boleh naik, dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh pergi sideways saja. Selagi dia tak break ke bawah. Jadi kat sini apa-apa boleh jadi. Nak lukis apa-apa pun boleh. Faham tak? Anda kena ambil satu. Anda nak ambil yang hitam ni ke, biru ke, yang purple ni ke, yang apa-apa. Faham? Selagi dia tak break bawah. Ya? Kenapa kita buatkan double? Sebab kita jangka B. Dan B adalah kita paling minimum adalah 38.2 untuk jangkaan. Untuk analisa. Itu je. Boleh tak dia habis kat W? Boleh. Boleh tak dia turun bawah? Boleh. Semua boleh. Selagi dia tak break bawah A ni. Dan ini tak nampak.
konektor dia apa semua tak nampak. So dia nak buat apa-apa pun kat sini suka hati dia. Tak berminat. Okey? Itu adalah UJ. Lower time frame pun sama, higher time frame pun sama. The only sebab kita letakkan dia sebagai double, sebabnya adalah Fibonacci. Faham? Fibonacci target 38.2. Itu je sebab dia. Boleh tak dia turun ke bawah? Boleh. Boleh tak dia naik ke atas? Boleh. Apa-apa pun boleh. Selagi dia tak break A, selagi dia tak break high. Jadi kat sini tak ada apa. Dia ada high, ada low. Itu je. Tak ada apa-apa. Not something yang saya minat. EJ ni quite tricky. Sebab dia connector kat sini pun tak nampak. Saya letakkan macam ni sebab kita punya Fibo 100%. Semalam we were looking at ini. Masih lagi dalam box berkenaan. Sekiranya ini break, sekiranya ini break 1618, saya akan tukar ni kepada 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, A. Ni lagi besar. B dan C. Sekiranya kaki pertama ni break ya. Faham tak kenapa saya letakkan B kat sini? Nampak tak stokastik? Boleh tak B dia kat sini? Kalau B kat situ tak dapat. Apa kita buat adalah jadikan dia 1, 2, 1, 2. Ingat, triangle tak wujud dalam lekuk 2. Pegang satu. Sebabnya kalau anda letakkan triangle lekuk 2, anda punya chart dengan orang sebelah mungkin akan sama. Sebab tu dalam sistem 3711, triangle tak wujud dalam lekuk 2. 1930, yes. Dalam sistem market dynamic, tak. Okey? Jadi boleh tak enter? Seperti saya nyatakan, entry ni adalah untuk mereka yang agresif. Dalam time frame besar, ini dah cecah 100%. Maksudnya dia boleh lengkap dan naik ke atas. Ni dah sampai area 100%. Okey? Sama ada kita dah sampai W kat situ, ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Either one. Saya tak lukiskan sebagai apa? Sebagai zigzag dahulu. Saya tak lukiskan dia selagi ini tak menunjukkan yang ke mana dia nak pergi. Okay, sebab dia boleh lengkap. Okay, clue dia saya akan tengok kepada EU dan UJ. Semasa EU kita katakan EU ke bawah. Okay, UJ kita katakan dia buat 3 lekuk ke atas. Jadi ini tak nampak dia nak pergi mana. Maksud saya ni EU ni dia jangkakan dia buat lekuk 3 ke bawah. UJ kita jangkakan sedang buat 3 lekuk ataupun 7 lah, 3 lekuk lah ke atas. 3 lekuk setakat sini. So agak bercampur, menyebabkan EJ ni sama. Kalau ini ada momentum, UJ ni laju ke atas, dan EJ boleh ke atas. Sebaliknya sekiranya EU jatuh ke bawah lebih laju dalam lekuk 3, dan nampak EU tu kita lukis ke bawah dalam lekuk 3. Sebab tu EJ ni kita jangkakan ini akan ke bawah. Sebab EU kita jangka lekuk 3 ke bawah. UJ kita jangkakan dalam
swing 3 ke atas. Bukannya 3 W, X, Y ataupun A, B, C, W. Jadi maksudnya UJ ni naik lebih slow, EU ni turun lebih laju. Itu jangkaan kita semasa. Jadi sebab tu kita jangkakan EJ ni, kenapa kita cerita UJ, EJ, EU dengan EJ? Darabkan EU dengan UJ, anda akan dapat EJ. Jadi kita jangkakan untuk EJ ni mencapai rintangan. Sekiranya ini naik ke atas, dia dua je. Sama ada UJ ke atas, EU mula ke atas. Kalau ini dalam lekuk 3 laju macam ni. Faham? Fikirkan distribution, pembahagian, pengagihan harga. Tu dinamik. Faham? Dia macam main chess lah. Anda fikir benda ni. Aku letakkan dia macam mana. Semuanya bukannya kita trade, kita letak lukis ni, main lukis ni je, buat elite wave sini. Lepas tu EU kau buat cerita lain, UJ kau buat cerita lain. Tak dapat. Dia satu. Jadi kalau kat sini break 1618, ni akan jadi sama ada ini 1, 2, 1, 2 dan kita acceleratekan 3. Jadi ini adalah sama ada EU tu naik ke atas, UJ tu naik ke atas dalam 5 lekuk. Kalau ini 3 dalam 3. Faham? Ataupun EU naik ke atas 3 lekuk, either one. Kalau ni extend lagi, then EU tu kita buat 3 dalam 3. Tu bukannya main lukis, tak ada kena-mengena, semuanya satu. Everything adalah satu pasangan. Okay? So selagi ini tak break, saya tengok yang pertama ni dulu. Selagi ni tak break 1618, saya biarkan dulu. Ni break 1618, saya akan tengok possibility untuk kita lukis UJ ni ke atas dalam 5 lekuk. Ni jadi 5 lekuk. Maksudnya ini 1, 2, 1, 2 dan ini adalah 3 yang agresif. Okey. Dan juga EU ini mungkin ke atas macam ni. Ni jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Selagi tak break atas, kita katakan dia lengkap dan turun ke bawah balik. Either one. Boleh. Sebab EU ni sideways. Nak lukis apa pun boleh kat situ. Nak lukis apa-apa pun boleh. Kenapa kita habiskan kat sini? Sebab kita nampak reset. Itu sebab dia. Semalam siapa tanya, satu saya letakkan lebih detail dia. Dia nak buat apa pun boleh. So, benda yang sideways, atas boleh, bawah boleh, ke kanan, ke kiri je tak boleh. Okay. Lain daripada tu, yen pair yang lain, kita ada GJ juga. Kita jangkakan ini sebagai structure flat. Nothing. GJ saya dah tukar kepada 5 lekuk. Jadi ini memberikan gambaran bahawa EJ kat sini pun mungkin 5 lekuk. Faham? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lukis apa-apa. Dia tak dapat lukis apa-apa. Semuanya satu market. Satu kalau orang macam big cat trader, hantar chart AUD cat. Saya akan minta dia hantar chart AUD US dollar ataupun dan US dollar cat. Dia lukis apa? Sebab dia benda tu satu.
Satu saya tak letakkan, kalau ikutkan tak payah pun buat cat GA. Kita dah ada GU dengan AUD US dollar. Tak payah. Dia cat yang sama. Cumanya kita combine kan cat tu. Jadi apa? Okay, jadi ini ada kemungkinan adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada kemungkinan itu dalam diagonal punya. Jadi maksudnya ini akan tinggi diagonal tu channel ataupun any pattern. Okay, GJ kita dah lukis yang tu. GJ kita dah gambarkan gambaran tu. AJ ini pun berada dan menghampiri kawasan 100%. Sebab tu kita tak terlalu agresif kepada dia. Okey, dah masuk area 100%. Tapi nak trade dia dah, ini adalah dah cecah 100%. Everything dah dalam area 100%. JPY pun sama. Ni adalah kita letakkan sebagai flat. So ni tak dapat. Sorry, bukan flat. Sebagai zigzag. Ini tak dapat. Ni pun sama. Okay. Maksudnya, sequence tadi ingat tak yang high, low, low, high, low, low tadi? Maksudnya yang ini, bila dia break out support, anda nak tengok daripada atas ni, dia tak cecah lagi 100%. Kalau dia adalah motif 1, 2, ingat kita punya paling kurang jangkaan untuk lekuk 3 100% kan. Itu untuk analisa. Lekuk 3 boleh cukup dengan 618 kan. Kalau motif wave 1618. Tapi the moment dia cecah lekuk 3, ini lekuk 100% Fibo extension, dan 3 kita dalam sistem kita jangka complete. Dia boleh extend untuk buat motif. Tak kisah. Tapi the moment dia sampai 100%, ini kita tak trade dah. Itu maksudnya kat sini 1, 2, 3 ataupun yang besar 1, 2, 3 tu. US dollar, so ni kita jangkakan dah memulakan pergerakan 3 of 3. Saya masih expect untuk dolar punya strength. Cumanya nak trade dia, ini sideways. Lagi dia tak break high ini, dia masih lagi boleh turun ke bawah. Boleh. Ni adalah 1. Saya extendkan 1 di sini. Ni 2. 3. Ni 4. Lepas tu turun ke bawah, ni 5. Boleh. Dia nak buat apa pun boleh. Tapi dia sideways, tak nampak dia nak buat apa. Sama juga dengan euro US dollar. Sama. U-shape. Ni yang nampak lebih jelas sikit. Structure dia. Nampak lebih jelas sikit. Sebab kita ada motif wave di sini. Okey. Satu kita lukis ke atas. Sebab saya lukis ke atas sebab U-shape. Lain tak ada. Kat ni saya dah update tak U-shape? Sekejap. Saya dah update tentang. Rasanya dah update U-shape. GU pun sama. Ni nak hampir break. Kalau ni break, dan kita confirmkan sebagai 3 of 3. Ni sikit lagi nak break.
UCAT, jadi itu bermakna UCAT dah mula ke atas. AUD US dollar, kalau GU tu break ke bawah, dan ni tak ada ke atas macam ni, tak ada. Dah ke bawah. Okay, NU pun sama. Kena atur dia. Jadi itu bermaksud gold pun ni mungkin habis. Ni dah mula ke bawah. Gold ni saya kena tukar sebabnya apa dia, ini breakout semalam. Ni break. Ni break Ingat, dekat chart kita, ni tak break high. Yang sini tak break high. Apa jadi kalau dia jatuh ke bawah? Tak ada apa. Kita buat dia sebagai flat. 5 ni kat sini. Faham tak? 5 ni kat sini. Ni jadi flat. A, D, 1, 2, 3, 4, 5 sebelum gold naik ke atas balik. Saya nak gold ni jatuh. Bukan nak beli gold. Bukan nak sell gold. Bukan. Faham? Biket. Kita tunggu apa? Kita tunggu benda yang lagi jelas. Lagi cantik. Tak payah modal besar sangat. Ni. Faham? Kita tunggu benda ni jadi. Kita tunggu benda ni. Bukannya nak trade gold tu. Gold tu, kalau dia turun, baguslah. Saya tak peduli dia. tak minat langsung. Anda nak buy, dia satu structure. Dari bawah ni, nampak? Ni satu structure. Turun, dia break atas ni, start jeling-jeling. Saya nak dia break atas ni, barulah berminat. Semasa gold tak ada apa. Kalau dia start buat 2 ni, kita tambah beri. Belajarlah untuk start melabur dalam benda yang anda faham. Yang anda tengok chart orang cerita ekonomi dunia, overnight index swap, tengah jatuh, tengah naik, bond yield, US treasuries, Powell, Biden jatuh longkang. Suka hati dia lah dia nak buat apa. Anda tengok chart benda yang anda faham. Senang kita nak ni kan. Kita faham apa yang kita buat. Apply kan apa yang anda tahu. Saya boleh cerita benda-benda tu, tapi nak buat apa pun kan. Jadi kalau gold ni turun, alhamdulillah, tambah aset. Boleh je tanya Acoy. Acoy boleh cerita untuk apalah, stir market lah, boleh nak cerita. Tapi kita nak masuk apa? Bukannya ramai ada akses kepada money market, repo market, siapa ada? Retail trader berapa orang yang ada? Bukan berapa orang, tak ada pun. Mana ada? Okay, so kalau ni start jatuh, dia nak sell, so hati saya tak minat langsung dengan dia. Saya nak tunggu kepada Barrick tadi. Gold, abaikan dulu. Dia turun bawah 3 lekuk ni bagus. Kita jeling dekat ni. Kalau US dollar start kuat, ni jatuh. Okay, sama dengan silver. Silver ni senang sikit nak lukis dia. Ni tak break high. Ni tak break. Sama seperti gold tadi, tak break. Jadi pindah je lah. 3 ni pindah sini. Apa susahnya? Ataupun sini. Minyak kalau dolar start kuat, minyak start jatuh. Saya suspek minyak ni sebenarnya dah lengkap. Faham tak? Jangan pergi buy, jangan pergi sell dia. Ini dah 5. Dan ini start naik ke atas.
Saya tak lukis macam tu sebab saya masih menjangka dolar masih ada kekuatan. Itu je sebab dia. Yeah. But apa pun, kalau minyak buat 3 lekuk kat sini, kita akan tunggu ini. 3 lekuk di sini. Penurunan kat sini lah. Faham? Exhaust. Okay. Ni bukan untuk trading. Ini bukannya anda keluar masuk, tak. Ni benda yang kita, anda tak akan, ingat tak Joy, siapa yang dulu-dulu ikut sesi dulu-dulu, saya dah bagi tahu cerita XOM ni dari sini. Kita tunggu dia turun, dia takkan masuk price ni lagi dah. Tak ada dah. Dia tak akan masuk lagi price ini, price kawasan ni, price kawasan ni dia tak akan masuk dah. The moment ini pergi, itulah dia. Sampailah satu big reset dalam market menyebabkan ni jatuh macam tu. Cerita apa ke nanti kan. Kita tak akan nampak dah price ni dekat Barrick, dekat XOM. Anda tak akan nampak lagi dah price ni. Barrick tadi, anda tak akan nampak dah price yang macam tu. Macam dulu orang jual saham Apple $15. Macam tu lah. Anda tak akan nampak dah price ni. Kenapa dia dah tak masuk tu bang? Apa yang tak masuk? Anda tak akan nampak dah price macam ni untuk yang Barrick ni semua. Sama dengan XOM tadi lah. Okey, tu minyak. Dan even ini. Report. Okey. So, saya nak tengok ni buat satu lagi high. Kalau dia buat satu lagi high. Kalau tak, dia buat ni. Then, kita akan masuk satu lagi untuk Freeport. Okey, yang komoditi punya saham, jangan trade ni. Jangan trade copper. Copper ni, kita jangkakan dia buat yang besar ni, yang saya lukis tadi adalah copper punya, adalah Freeport. Maksud saya ni. Daily chart baru dia sama. Boleh? Okey, jadi kalau kita jangkakan ini ke atas satu lagi sebelum dia buat 1, 2 dan 3. Ini juga kita akan jangka ke atas 1, 2 dan 3. Jangan masuk yang ini, masuk yang ini. Okey. Jangan masuk yang ini. Masuk yang ini. Kenapa? Ni boleh tak jatuh lagi? Boleh. Ni boleh tak jatuh lagi? Boleh. Tapi anda bayangkan penggunaan equity anda. Kalau ni jatuh macam ni beribu dolar tau. Beribu-ribu dolar. Kalau ni jatuh. Anda try lah satu lot tengok macam mana. Buka dekat demo. Tengok. Buka dekat demo. Kalau ni jatuh, bawah ni, tengok berapa ribu dolar dia jatuh satu lot. Faham? Kalau ni jatuh, anda tak pakai leverage. Biarlah.
Kalau ni jatuh, saya beli lagi ke bawah. Faham? Itu yang saya fikirkan. Bukannya pasal untung dia naik. Saya fikir risiko kalau dia jatuh. Itu yang saya fikir. Jadi, mindset tu, cara berfikir. Saya berfikir pasal risiko. Saya bukan berfikir pasal untung berapa. Saya tahu dia boleh untung. Itu je. Tapi, risiko saya berapa. Itu yang saya fikir. Fikir cara tu. Bila anda melabur, bila anda trade, anda berfikir cara tu. Bukannya berfikir ni pergi aku kaya. Tak. Aku letak duit aku, kalau dia rugi macam mana. Itu dulu. Jangan jadi businessman majenin. Tukar cara berfikir. Kalau anda boleh berfikir macam tu, anda boleh trade. Faham? Anda boleh melabur. Anda boleh berniaga. Kalau yang jenis dapat duit, dia fikir MERS dulu, tu habis. Okay? Jadi, copper kalau dia buat benda ni adalah sama dengan Freeport tadi. Mana dia? Freeport tadi untuk buat ke bawah. 3 lekuk. Okey, lain daripada tu Euro AUD. Jadi kalau start US dollar start kuat, ini start ke atas. Euro GBP, kalau US dollar start kuat, ini mula ke bawah. GA ni nampak dah habis. Siapa tanya soalan? Dia tak turun lagi ke? Dia dalam zone. Dia dalam zone. Tapi ingat, ini adalah flat. Kita tandakan sebagai flat. Jadi kalau flat ni dia boleh selagi di atas daripada B ni. But dia berada dalam zone. Okay, jadi kalau US dollar start kuat, ini start ke atas. Saya nak tengok dia reset dia. Ni nampak dia dah break dah pun. Jadi ini dah nampak dah lengkap. Dan kita ada divergent. So ni nampak dah habis. Itulah GA. GN pun sama. GN ni tak perlu dah ke bawah. Tak perlu. Saya boleh lukis ini sebagai 5. Okay. Nothing untuk daripada saya. Saya cuma masa ni hujung tahun saya nak shopping saham. Saham-saham yang bukan yang bonus, yang apa, try buat macam ni lah dalam portfolio anda. This is something yang anda boleh buatkan dalam portfolio anda. Ni main portfolio. Ini main portfolio. Daripada main portfolio tu, anda rancangkan berapa peratus bila dia mencapai certain percentage untuk anda withdraw. Ni anda buatlah duit apa-apa dengan withdraw ni. Ni untuk gaji sendiri ke apa kan. Anda tak nak withdraw semua, tak faham. Anda akan growkan dia sampai satu jumlah. Dan tujuan kita adalah supaya passive income anda boleh cover expenses. Okey. Katalah anda dah sampai had ini. Berapa banyak dah withdraw? Depend. Saya tak dapat nak bagi tahu anda macam mana anda mengurus duit. Macam saya, setiap kali main portfolio tu cecah 20% annual tahun, tak payah cerita kartun, annual, over daripada tu, then saya akan withdraw. Withdraw pun bukan semua saya ambil. Apa saya buat adalah 50% ini adalah duit saya ambil. Gunalah untuk lain, untuk apa-apa. Sebab saya punya bil apa semua ni bayar. Ni yang bayar. Ni guna apa-apa kan. Makan kat mamak ke kan. Tu je mampu. Okay. 50% lagi saya letakkan dalam one more portfolio. Ni start kita akan build another hajat meja.
Faham? Ni kita akan letakkan dalam line. Ini anda startkan second portfolio. Belilah saham-saham yang bonus-bonus macam ni. Sebab main portfolio saya melihat 3 ke 5 tahun. Second tu yang 50% ni saya gunakan untuk yang macam ni lah. Yang Freeport, yang apa-apalah. Kalau dia rugi lah. Dan kalau dia nak drawdown lama, suka hati dia lah. Dia macam kita simpan ASB, ASN. Ada duit, masuk. Ada duit, masuk. Itu je. Dia masalahnya hari Jumaat withdraw tu. Hari Jumaat withdraw, dia pergi mana, tak ada perancangan. Kalau dia withdraw Jumaat, tak apa. Tapi dia nak masuk ke mana duit tu. Saya letakkan milestone dia, faham tak? Certain percent. Grow dulu. Dalam, bila buat bisnes, orang paling miskin dalam kedai tu adalah toke dia. Faham? Kalau nak tahu, pekerja semua ada gaji, toke belum tahu ada gaji. Dan tak toke keluar duit. Itu cara anda buat portfolio. Bukannya tiap ni withdraw. Cerita withdraw saja. Betul ke tak withdraw tak tahu. Okay, so start merancang portfolio instead of anda buat lain. Okay, so untuk pasaran agak nothing untuk saya. Kita menyangkakan kekuatan US dollar. So dalam teknik anda sekiranya ada set up untuk long US dollar, ada anda cari untuk long US dollar. Masih lagi view yang sama, yen pair untuk short, tech sector masih untuk short, tapi anda dekat hujung, Tesla dekat nak sampai dah. Tesla dah dekat nak sampai. Okey, itu saja sesi saya hari ni live dekat XM untuk tahun ni pada jam 2 hingga jam 4 petang nanti. Start sepatutnya dah buat dah. Start buat. Rancangkan dulu portfolio, jangan terus tiba-tiba letak duit. Rancangkan, okey aku nak buat apa. Tak faham industri apa nak masuk. Simple. Bang, saya tak tahu saham-saham ni bang. Okey. Nombor 1. Anda dulu belajar, anda student bidang apa? Bidang apa? Nombor 2, anda kerja anda bidang apa? Lepas tu anda tengok apakah syarikat-syarikat yang terkenal. Saya kepada Wall Street lah, tapi kalau anda dekat lokal pun tak apa. Syarikat-syarikat yang anda tahu dia strong dalam sektor anda, dalam anda belajar bisnes, company apa, anda belajar account, company apa, anda belajar engineering, company apa. Jadi list kan company-company tu. Okay? Tengok chart dia, apa yang anda faham berkenaan dengan chart kita. S&P 500 ke apa ke? Faham? Itu je. Saya tak faham syarikat-syarikat ni. Mustahil. Syarikat-syarikat yang anda belajar, unless anda tidur je lah. Ataupun main kerja je. Jadi, melabur ataupun simpan syarikat-syarikat yang anda tahu. Anda lebih tahu daripada saya benda-benda ni. Syarikat-syarikat ni. Tengok chart dia, sama dengan chart S&P 500 kita. Itu paling simple untuk anda start buat watchlist. Faham? Start buat benda-benda ni. Okey? Jadi itu saja. InsyaAllah jumpa petang nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa petang nanti.